وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. أما بعد. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita akan meneruskan diskusi perbincangan sebuah kupasan mengenai tarikat dan tasawuf, yang mana kertas yang ditulis pada tahun 1960 yang menganjurkan sebuah seminar tentang tarikat tasawuf di Kuala Lumpur pada tahun 1960 yang disusun oleh almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dan tuan-tuan, pada kelas yang lepas kita bicarakan bagaimana berkembangnya tasawuf itu, dan kita tahu segala usul, segala sumber ilmu itu datangnya daripada Allah menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey, Nabi terima, maka Nabi sampaikan wahyu itu, segala nas itu, pengajaran itu Nabi sampaikan yang mantuknya, yang mafhumnya kepada para as-sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Di situ dah mula ada tasawuf, ya kan? Kemudian disambut, diterima secara langsung oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, generasi sahabat, generasi yang terbaik. Dialah. Sebab itu dalam kelas sijil tarikat tasawuf saya dah sebut, dalam kelas saya semalam saya sebut bahawa ada ulama yang mentakrifkan tasawuf itu ialah hal keadaan sahabat. Hal keadaan para sahabat. Sahabat itulah dia merupakan ahli zuhud, orang yang paling ikhlas, yang paling yakin. Jadi makna tasawuf itu bermula zaman Nabi, dikembangkan oleh sahabat. Walaupun nama tu tak ada lah, nama tasawuf zaman tu. Nama tak ada, macam tuan-tuan mengaji tajwid lah. Nama idgham ma'al gunnah, ikhfa hakiki tak ada. Nama tu zaman Nabi tak ada. Tapi bonda tu dah ada. Paling pakar tajwid, yang baca tajwid Nabi SAW lah. Jadi begitulah tasawuf. Jadi berkembang zaman sahabat sampai tabi'in. Zaman tabi'in lagi dah dilihat ada keperluan untuk menyusun tasawuf. Maka zaman tabi'in kita kata Sayyidina Imam Hasanul Basri, ya, kemudian berpindah kepada yang berikutlah tabi'in, Imam Junaid Baghdadi, keluarga Nabi Ahlul Bait, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ali Zainal Abidin. Ini semua dah mengembangkan tasawuf secara lebih konsisten ataupun lebih sistematik. Sampailah zaman kita ni tuan, tapi zaman kita ni zaman taklid, kita mengikut je. Kita mengikut, kita follow je syekh-syekh kita yang ada ni dalam pengajian tasawuf, dalam penghayatan bertarikat. Dan kita sebut tuan-tuan, betapa banyak kumpulan tasawuf ni. Kalau di Mosi tahun 76 sahaja, tahun 76 dia dah ada 77 tarikat yang berdaftar. 77. Kita Negeri Sembilan, Jabatan Mufti kita di bawah
nama tarikat tasawuf kita ada lebih kurang 15 tarikat yang berdaftar. Okay, biasanya apa yang berdaftar di Negeri Sembilan ni akan di follow satu Malaysia. Sebab negeri lain tak ada enakmen tarikat tasawuf. Jabatan Mufti Negeri Sembilan je buat benda tu. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan kita nak tengok poin yang keempat hari ini disebut tasawuf diserang penyakit. Kan? Samalah. Ya, dia kata sebagaimana mazhab fiqh, ilmu-ilmu yang lain pun diserang dari abad ke abad oleh penyakit perubahan zaman dan perubahan kerajaan dan politik. Maka timbullah faham-faham taklid buta, kolot, jumud, kepalsuan, ta'asub dan keliru. Demikianlah juga dalam tarikat-tarikat sufiah ini dimasuki oleh noda-noda dan penyakit pura-pura tasawuf, taklid buta, jumud, ta'asub dan kelemahan-kelemahan. Okey. Jadi tuan-tuan, maknanya virus ni bukan corona, bukan COVID-19 saja. Pada suatu ilmu itu pun akan diresapi oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Contoh kalau kita kata fiqh. Fiqh maknanya zaman, kalau kita tengok sejarah kan, Bani Abbasiyah, dia perdebatan terbuka, kerajaan dia pam duit besar, penceramah dapat bajet besar. Bahkan ketika Harun al-Rashid zaman puncak kegemilangan, yang datang kuliah takmir pun dibagi allowance. Yang datang kuliah tuan-tuan donga ceramah saya pun dapat allowance. Apatah saya zaman Harun al-Rashid. Ya, muftinya, qadhinya, setiap rumah di Baghdad itu ya memiliki tokoh mufti. Mereka memang betul-betul membangun dari sudut pembangunan akliyah. Ya, ilmu berkembang. Jadi mazhab-mazhab berkembang, kerajaan support. Jadi itu zaman gemilang lah. Tetapi ada masa tuan-tuan dia dah jadi lemah, jadi kurang. Jadi faktor itu banyak lah. Antaranya tadi kita kata perubahan zaman. Orang lagi dekat dengan Nabi SAW, orang makin baik, kan? Sahabat, tabi'in, zaman salaf. Khalaf makin jauh dengan Nabi, kita nak kiamat ni makin teruk. Itu hakikat yang kita terima, yang perlu terima. Jadi maknanya faktor perubahan zaman. Okey. Kemudian dari sudut politik juga berperanan. Kalau kata raja dia Mu'tazilah, habislah Imam Ahmad bin Hanbal kena penjara. Raja sendiri yang ambil rotan disobat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Sebab apa? Pemikiran Mu'tazilah tu dah masuk ke istana, dah masuk kepada Montawi, habis. Artinya An-nasu ala dini mulukihim. Manusia dia akan follow agama raja dia. Maka penting kan kita mendoakan kepimpinan kita, raja kita, kerajaan kita, siapa yang memimpin kita ni, kita doakan Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, jadikan kami mendapat pemimpin yang baik. Jangan jadikan pemimpin kami dapat pemimpin yang jahat. Sebab dia menentukan hala tuju beragama, bagaimana perkembangan ilmu. Ini tuan-tuan, maka politik ni tak boleh dinafikan, mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan hala tuju sesuatu ilmu, termasuk tasawuf. Kalau katalah kerajaan kita Wahabi, habis semua. Jangan sebut tarikat, jangan sebut tasawuf, kena pangkah tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sebab kita ni negara yang demokrasi, raja berperlembagaan, maka kojo-kojo agama ni nampak gaya masih terkawal, masih ada kawalan. Mufti pun bernaung langsung di bawah Tuanku Sultan contohnya kan. Jadi itu politik. Okey. Jadi kita pula timbul lagi apa tadi kata Dr. Burhanuddin, mengikut-ikut dia kan. Mengaji tak nak, ikut orang beratib, dia pun beratib. Mengikut itu baik, tapi ikut buta kan. Orang geleng dia geleng, orang bangun dia bangun. Gini tuan-tuan, kalau ikut ibadah kita tanpa ilmu tak sah kan. Ibadah tuan-tuan walaupun kebetulan sah, kita tak tahu mana kiblat, kita main hantam je lah, situang lah kita kebal kan, kita semayang walaupun kebetulan situang tu betul, tapi kira tak sah. Apa sebab tuan-tuan? Sebab tiada ilmu dalam menentukan arah kiblat. Begitu juga dalam semua yang ilmu yang menghubungkan, yang melibatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dia mesti dengan ilmu. Tuan-tuan kan. Maka taklid ataupun apa ni tuan-tuan,
penyakit pura-pura tasawuf. Maka Mufti Mesir Syekh Hasan Makhluf radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, dia sebut dalam bab tasawuf ni ada 3 kumpulan. Ada yang betul-betul piau murni, tulen ikut manhaj, ikut metodologi para sahabat, ikut madrasah sufi yang sahih, yang mu'tabar. Sama ada kita Ahmadiyah ke, Naqsyabandiyah ke, Rifa'iyah ke, Syadziliyah ke, diikut yang mu'tabar. Masya Allah, alhamdulillah ada yang sahih. Ada tuan-tuan yang kedua, tuan-tuan, dia memang digunakan tasawuf ni sebagai memenuhi keperluan dia, kehendak nafsu dia, supaya nanti orang kata, oh dia ni ngaji tasawuf, orang sufi ni tinggi. Maka viral lah dalam internet, orang masa kawan-kawan berzikir di dalam masjid ni, ada seorang duduk atas mimbar, pakai seluar pendek, baju pun tak pakai, buat rokok, orang yang nyalurkan rokok dia pula. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara macam ni tak sepatutnya lah kita kaitkan dengan wali, tak sepatutnya lah kita kaitkan dengan jazbah, ya. Tak payahlah kita kaitkan macam tu kan, sebab kita nak pastikan tasawuf tu berjalan atas manhaj perjalanan Imam Nawawi, Imam Abdul Hasan Asyadili, Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ja'far As-Sadiq. Kita nak ikut manhaj yang itu. Kita tak nak orang yang berpura-pura. Tasawuf ni apa? Pemalih. Tasawuf ni apa? Tak ikut janji, mungkir janji. Tasawuf ni apa? Lembab. Tasawuf ni apa? Busuk. Jadi ini kolot, tuan-tuan. Pemikiran begini yang kita nak bersihkan. Maka memang ada apa yang ditulis di sini, memang ada kumpulan-kumpulan yang berpura-pura, ad-dukhala, yang mengaku sebagai orang sufi, sedangkan tasawuf itu berlepas diri daripada kumpulan-kumpulan ini, tuan-tuan. Okey. Qala, bagaimana ulama mujtahid itu cukup kitab-kitabnya mempertahankan, membersihkan, memperkuatkan mazhab mereka dengan hujah yang terang dan kuat. Jadi mujtahid ni siapa? Para fuqaha lah. Dalam bidang fiqah muncul 4 mazhab utama kan. Ikut tertib: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 4 tertib dia kan. Mereka dah mengarang kitab, buat dasar, bentuk SOP. Kita sekarang sibuk dengan istilah SOP kolam renang, SOP pengantin. Sekarang kan Montori sebut boleh, dulu 25 orang, sekarang 250. Ya okey tu kan. Tak payahlah tangguh-tangguh nikah dah. Cuma catering lah pounding sikit tak. Dia biasa 2,500 ya tak. Sekarang 250. Atau okey lah tu. Alhamdulillah lah. Jadi SOP tu telah disiapkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, Imam Mu'tabar dah siap. Mereka defend. Kenapa dalil? Kenapa boleh begini? Apa asas yang tak boleh? Mereka dah siap hujah. Ini kojok ulama fiqah. Ya. Begitu juga tuan-tuan ulama tasawuf, al-arifuna billah, yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga telah menyediakan SOP, jangan orang yang bukan ahli campur tangan, menyibuk-nyibuk, menempel-nempel, menumpang nama tasawuf. Jangan sebarang orang. Ilmu ni tuan bukan benda yang murah. Ilmu ni benda yang mahal. Bukan kita boleh jual beli dengan harga 200, 2000, tak boleh. Dia wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Dia tak boleh dijual beli dengan harga yang murah. Ilmu ni sangat mahal. Sangat tinggi nilainya tuan-tuan, tak ternilai dengan duit kita, dengan wang ringgit kita kan. Maka sebab tu dia kata apa? Ya, ulama-ulama tasawuf ini tuan-tuan, dia pun siapkan silibus dia, menulis kitab, ya, tulis tentang biografi ulama, manaqib ulama, kan, siapa dia. Imam Abu Hashim As-Sufi, orang pertama yang wafat tahun 150, yang dikatakan berpenampilan, berperwatakan, berakhlak, berzikir dengan cara orang sufi, ahli sufah zaman Nabi SAW kan. Maka mereka sediakan kitab Qutul Qulub Imam Abu Talib Al-Makki, antara yang terawal. Kitab Risalah Al-Mustarsyidin Imam Abdul Haris Al-Muhasibi. Sebab tu Ustaz K ni nama anak dia Haris, si abang tu kan. Dia sempurnakan kitab Risalah Mustarsyidin, kitab yang antara terawal. Imam Abdul Haris Al-Muhasibi ni tok guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan kan. Maka orang sufi seperti mana orang fiqah tadi, fiqah tulis subjek mereka, orang sufi pun menyediakan bahan-bahan mereka, kitab-kitab mereka. Untuk apa dipegang,
oleh para salikin seperti kita pada hari ini. Kan, alhamdulillah bahan-bahan ada dipindahkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Sumber hukum, sumber panduan, tuan-tuan, SOP-nya ada untuk kita baca. Kan. Zaman ini zaman ilmu pengetahuan. Ini tuan-tuan saya jelaskan buku ni, Tasawuf dan Tarikat ni, simposium ni dia tulis tahun 60. Sekarang dah 2020. Berapa tahun tuan-tuan? 60, 40, 60 tahun. Kau ada lah. Tuan-tuan kan? Ini buku ni telah 60 tahun umur dia. Ya. Maka dia kata apa? Zaman ini, zaman 60-an ini, zaman Piramli tuan-tuan. Tengah dengan cerita Doremi, dengan cerita apa Bujang Lapuk tuan-tuan. Zaman itu dah kata dah mula ada ledakan maklumat, pengetahuan. Jadi kata dia, kita tak guna bertengkar-tengkar, bergaduh-gaduh, tuduh-menuduh, mengungkit-ungkit kisah lama, kata dia. Ya. Masing-masing kita boleh berdebat, kita boleh berhujah menggunakan dalil. Jadi ada kitab, ada rujukan. Hari ini tuan-tuan memang zaman kita ni bukan ledakan maklumat lagi, tahapul letupan maklumat kan. Semua orang, setiap orang, kalau 5 orang kat rumah tu 5 internet, 5 Facebook, 5 handphone, macam-macam sumber masuk kat kita. Pandai tak tuan-tuan tapis? Macam mana tuan-tuan nak ada filter tapisan, penapis? Kalau tak ada ilmu, tuan-tuan tak boleh tapis. Kita nak menapis, menangkis, nak pastikan sahih ataupun sebaliknya, mesti rujuk kepada guru. Kan? Guru yang menentukan. Maka kata pengarang di sini, kau tak payahlah nak tuduh orang tu, katalah kita tak berkenan dengan si fulan, kita tuduh dia Wahabi. Kita marah dekat dia, kita khabar dia Syiah. Kita tak suka dengan dia, macam-macam kita tuduh. Kita sekarang ni tak payah tuduh-tuduh, masing-masing datangkan hujah dan dalil masing-masing. Ya kan? Yang penting tuan-tuan, kita ingin menegakkan kebenaran. Ya. Jadi orang angkatan tasawuf moden kata di sini. Ya. Zaman moden ni perlu pendekatan yang lebih moden lah. Sebab tu kita pun PKP berlaku ni, muncul kuliah online ni berlambat-lambat. Pilih tekan mana nak tekan kan. Surau kita An-Nur, dia tak ketinggalan mengambil peluang untuk menyebarkan ilmu. Jadi ilmu ni dikembangkan, bukan orang seorang bandar dengar kan, mungkin orang Johor pun ada, mungkin orang luar pun ada kan, mengikuti perkembangan ilmu. Ini zaman moden tuan-tuan. Kalau silap, kata dia, balik ke pangkal jalan. Ya, sama ada kumpulan fuqaha, ulama fiqh, ataupun kumpulan yang kata sufiah, orang tasawuf, balik kepada Imamim Mubin. Apa pula Imamim Mubin ni? Iaitu Quranul Karim, panduan yang nyata, yang jelas. Ya, baliklah kepada sumber rujukan kita, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, sehinggalah dipetik di sini kata-kata Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu an. Salah seorang tokoh sufi besar, Imam Ibnul Arabi, katanya sesungguhnya sekalian ulama tasawuf telah sepakat, setelah berijma', tidak ada lagi hendak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sesudah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kesudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan? Saya petik dua katanya dan insya-Allah kita huraikan sedikit. Sesungguhnya tasawuf itu apa? Apa intipati tasawuf itu? Iaitu kefahaman yang diberikan dalam Quran kepada ahlinya, kepada pengamalnya. Orang menghayati dengan hati yang ikhlas, dia dapat memahami tuntutan ayat, dia mempunyai pengetahuan ilmu, dia dapat memahami apa tuntutan ayat, apa tuntutan hadis, yang disabitkan oleh, yang disebut dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, limpahan dari ilmu yang dianugerah Allah kepada sesiapa yang taat kepadanya, maka Allah ilhamkan kepadanya dan dijadikan baginya nur cahaya. Okey tuan-tuan, jadi makna apa? Makna kenyataan Imam Ibnu Arabi ni nak khabar kat kita, orang sufi ni bukan ahli bid'ah. Dia bukan menambah dan mengurangkan nas Quran ataupun wahyu yang diterima oleh Nabi SAW menerusi hadis-hadis. Tak. Kalau kata Quran sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu, aku redha bagimu Islam sebagai agama. Maka kata sebagian ulama,
ya, ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat yang mulia ni katakan dah agama dah sempurna. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu juga merupakan ayat yang terakhir turun. Maka Sayyidina Abu Bakar dia faham kalau agama dah sempurna, orang dah mula berbondong-bondong masuk kepada Islam, Allah suruh bertasbih, beristighfar, ya, maka di sini ini dah merupakan isyarat tentang hampirnya ajal Nabi SAW. Okey, jadi poin dia tuan-tuan, kalau ulama kata ada zikir Allah, 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 okey, kecoh, Rora yang membangkitkan isu ni lah, dah dia terperangkap dengan isu yang disampaikan. Akhirnya dia terperangkap lah. Dia mungkin bermaksud lain, tetapi perkara tu sepatutnya tak menjadi isu. Mengatakan kalimah Allah itu tak ada maksud lah, tak ada dalil lah. Kan, sedangkan Quran itu semuanya Allah. Sedangkan Asmaul Husna tu himpunannya tu terhimpun pada Allah Al-Qayyum, Al-Muntaqim, Al-Warith, Al-Baqi, Al-Fattah, Al-Alim, semua terhimpun pada Allah Jalla Jalaluh. Kan, zat wajibul wujud. Kenapa dipersoalkan zikir Allah? Okey, Allah itu Dr. Rora punya kerja. Habis dia kena sapu dekat ulama-ulama lain. Jawablah. Ini katanya perlu dibalas, perlu di counter semula. Timbul juga tuan-tuan kalimah zikir hu. Datuk Harundin pun ditohmah pelbagai tohmahan kerana zikir hu. Kan, sedangkan kita tuan-tuan orang sufi, dia membuat satu susunan silibus zikir itu pun ada dalilnya. Allahu la ilaha illa hu Allah, hu Allah, hu Allah, sama ada awal ataupun hujung. Kalimah hu tu Allah. Maka apa isunya tuan-tuan? Para ulama menyusun dengan dalil. Kalau kita kata kenapa ada proses suluk, kenapa ada proses khalwah, kenapa ada proses zikir 3 hari, kenapa ada talqin zikir, kenapa tuan-tuan ada qabdah, bersalaman untuk bai'ah dengan guru, semua itu berdalil berlaku. Jadi sebab itu tuan-tuan, maknanya apa yang diulas, yang dikeluarkan oleh Imam Muhyiddin Ibnu Arabi di sini, katanya bukan orang sufi, dia bukan ahli bid'ah, dia bukan buat benda khurafat mengarut, dia semua merupakan intipati, kesimpulan, istimbat daripada kandungan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita harap tuan-tuan jelas. Habis Ustaz, kenapa pula dalam tarikat Ahmadiyah ada tambah-tambah pula tahlil? Tahlil kan la ilaha illallah, kenapa ada fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama si Allah? Ini pun tuan-tuan salah faham lah. Kalau tuan-tuan tak faham benda ni, tuan-tuan komen, condemn benda ni, katanya kita tak mengaji lah. Kita tak baca ke Sayyidah Juwairiyah, isteri Nabi SAW, min ummahatil mu'minin, yang berzikir, dia baca, Nabi kata baca 4 kali. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. 5 kalimah ni Nabi kata baca 4 kali. Sebab Sayyidah Juwairiyah ni tuan, radhiyallahu anha, antara isteri Nabi yang kuat beramal. Dia subuh tuan-tuan sampai ke zuhur tak berhenti-henti semayang, tak berhenti-henti berzikir. Nabi balik duha, dia tak settle lagi. Sayyidah Juwairiyah daripada subuh ni duduk ketika sejadah. Nabi kata tukar, gandakan zikir itu dengan Maha Suci Allah Subhanahu wa bihamdi, adada khalqi, sebanyak makhluk Allah, wa ridha nafsi, sebesar ridha Allah, wa zinata arsh, seberat arash Allah, wa midada kalimati, sebanyak ilmu Allah. Tasbih itu ialah sebanyak gandaan perkara-perkara yang disebut tadi, seberat apa? Arash, timbangan, ilmu. Maka fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, atas dalil yang sama, qiyas yang sama. Ya Allah, tahlil kami ni la ilallah Muhammadur Rasulullah. Banyak mana tahlil ni? Fi kulli lamhatin, sebanyak mana lamhah, kelipan mata, wa nafasin, nafas yang keluar masuk, adada ma wasi'allah, seluas ilmu Allah. Itulah bilangan jumlah gandaan tahlil yang kita harapkan dengan baca fi lamhatin. Itu yang disusun oleh Sayyid Ahmad bin Idris, tarikat Ahmadiyah. Itu kalau selawat sallallahu alaihi wasallam ya sayyidi ya Rasulullah, hujung sama kan, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kerana selawat itu kita harapkan sebanyak kelipan mata, sebanyak nafas yang keluar masuk, seluas ilmu Allah. Nampak tuan-tuan? Ada dalil tak? Ada dalil. Jadi kita yang jangan semudah-mudah untuk membida'ahkan amalan orang sufi, sebab mereka tidak mengubah hukum Allah Ta'ala, melainkan mereka mengambil kesimpulan daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Okey.
bermacam-macam kekarutan dan pura-pura telah dimasukkan ke dalam tarikat Sufia itu. Macam-macam lah, ya, sama ada dari dalam atau dari luar. Dari luar tu musuh Islam lah, orientalis. Dia takutkan kita dengan tasawuf. Sebab pun tuan, dia tahu dengan tasawuf ni kita dapat rampas kembali Al-Aqsa. Maka dia kata tasawuf ni ilmu bid'ah, tasawuf ni tak ada zaman Nabi, tarikat ni lagi merapu mengarut. Padahal tuan-tuan, tarikat tasawuf ni saya sebut dalam kuliah lepas bahawa tokoh-tokoh kemerdekaan, pejuang-pejuang Islam di seluruh pelosok dunia tuan, mereka orang sufi. Kerana kalau mereka bukan sufi tuan, mereka ada cinta dunia, mereka tak mungkin untuk mengorbankan nyawa mereka, harta mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Okey. Itu musuh luaran. Musuh dalaman pun orang tarikat yang tak mengaji contohnya. Ini semua musibah. Tetapi kebenaran dan kesucian tasawuf tu tetap Allah pelihara. Walaupun ada cubaan-cubaan jahat. Ya. Kerana itu adalah fitrah semula jadi manusia. Supaya kita jangan tertipu, terkeliru. Maka kata Dr. Burhanuddin, dia kata apa? Ada Imam Sufiah dulu, Imam Abul Hasan Asyadzili. Tuan-tuan, melahirkan Imam Abul Abbas Al-Mursi, melahirkan Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ini semua tarikat Syadziliyah kan. Tuan-tuan, dia kata bila datang satu kasyaf berlawan dengan Quran dan hadis dengan sunnah, campakkan kasyaf. Kalau sesuatu yang ditampilkan oleh orang tarikat tu bercanggah, kita tak boleh pakai lah kan, tak boleh lah kita terima, campakkan benda tu. Walaupun kata saya ni kasyaf, saya boleh terbang, saya boleh jalan atas air, benda tu tuan-tuan, saya ni boleh baca hati awak, saya boleh ramalkan masa depan awak, kadang-kadang itu tak jadi kasyaf, itu merupakan mainan dan jelmaan syaitan. Nampak? Maka orang sufi tuan, Imam Abul Hasan Asyadzili, dia polisi dia cukup jelas. Kalau bercanggah dengan Quran hadis, buang, campak. Sehinggalah dulu tuan, saya ingat kisah Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya, seorang ahli kasyaf, seorang wali besar, Qutubul Awliya radhiyallahu an. Imam tuan-tuan, Imam Abu Yazid Al-Bustami begitu tuan-tuan, dia dengar-dengar di kampung sebelah sana tu ada wali besar, jom kita pergi mengaji dengan dia. Kita pun pergilah satu bas pergi mana, Kedah ke, Terengganu ke, Kelantan ke, dengar di Fatani ke, di Mosir ke, kita pun terbang cari, naik kapal terbang pergi cari guru tu. Ketika Imam Abu Yazid Bustami bersama murid-murid dia pergi kepada syekh tersebut, tengok syekh tu apa? Beludah dalam masjid. Beludah dalam masjid. Jadi macam mana dia kata? Dia ni, diri dia pun tak ada akhlak. Dalam masjid pun tak jaga kebersihan, boleh beludah pula dalam masjid. Macam mana kita nak ambil ilmu daripada dia? Ilmu sufi ni ilmu yang jelas. Maka dia orang pun balik lah. Tak jadi pun pergi jumpa tuan guru tu, tak jadi jumpa lah. Sebab bercanggah ilmu dan praktikalnya tidak dapat diselarikan. Ilmu itu tidak dapat diamalkan. Maka mereka meninggalkan tok guru tersebut. Tuan-tuan ya. Jadi ini sebenarnya pengamalan orang sufi ya. Qala rahimahullahu taala, ya, bahawasanya, ya, dan katakanlah kepada dirimu bahawasanya Allah telah menjamin bagi saya selamat terpelihara dalam berpegang Quran dan Sunnah. Tidak ada jaminan pada kasyaf dan ilham yang berlawanan dengan Quran Sunnah. Jadi tak adalah, ya, kalau kasyaf ilham itu bercanggah, meninggalkan syariat, menggugurkan syariat, tuan-tuan, maka selamat tinggal, tak berkaitan. Tapi bermaksud ada kasyaf dan ilham, selagi mana benda tu selari dengan panduan Quran Sunnah, maka apa masalah kita nak kelang kabut, nak tolak pula ada orang mimpi jumpa Nabi SAW. Benda tu anugerah, karamah kan. Imam Ahmad, Sidi Ahmad bin Hanbal, Sidi Ahmad bin Idris, tuan-tuan, ya, Al-Hasani, pengasas tarikat Ahmadiyah yang tersebar di seluruh Nusantara ni, khusus di Negeri Sembilan, tuan-tuan. Dia mentafsirkan Quran melihat tapak tangan, menghuraikan hadis melihat belakang tangan. Ini karamah. Cuba tuan-tuan tengok tapak tangan kita apa, ya, tangan kanan 18, belakangnya golap ya kan, nampak urat je lah kan. Kita tak ada apa-apa karamah. Tetapi kalau karamah tu berlaku pada seseorang, dia memang ahlinya, apa yang masalah kita nak kelang kabut, nak pertikaikan? Sebab karamahnya itu selari dengan Quran dan Sunnah. Tuan-tuan ya, tegasnya dari kata-kata Imam Abul Hasan Asyadzili ini, tiap-tiap ahli tarikat Sufiyah itu hendaklah terlebih dahulu
mengetahui zahir dan kenyataan Quran sebelum ia meninjau dan bersiar-siar ke alam yang lain daripada alam syahadah atau alam nyata itu. Makna orang sufi kena mengaji, orang tarikat mesti baca Quran, mesti belajar fardu ain. Sebab itu kalau dalam enakmen tarikat tasawuf tuan-tuan, dia nakkan ada pusat pengamalan. Macam saya bawa sekarang ni dekat jalan pantai Sikamat Lamo dia ada pusat pengamalan tarikat Ja'fariyah, ada pusat pengamalan. Pusat pengamalan ni apa peranan dia selain daripada zikir? Dia mesti menjalankan pengajian fardu ain. Ada kelas fiqh, ada mengaji tauhid, ada kelas Quran fardu ain, mesti ada. Supaya apa tuan-tuan? Kita tak tiba-tiba nak meloncek-loncek nak jadi wali, tiba-tiba mencari karamah, benda yang mencari adat. Ini memang penyakit orang tarikat ni tuan-tuan. Jadi mesti dengan Quran hadis, itu merupakan asas amalan kita. Al-maklum bahawa alam yang 6 itu lagi sangatlah besar luas dan penuh dengan ajaib dan luar biasa. Lebih tegas lagi bagi sebarang yang dinamakan tasawuf dan tarikat, tarikat tasawuf yang berlawanan Quran Sunnah adalah penyakit yang sesat. Ini jelas tuan-tuan. Okey, kita ambil lagi satu tajuk insya-Allah. Berapa dah jam? 10 minit sebelum azan. Kesucian dan kebenaran tasawuf. Jadi jelaslah tuan-tuan apa yang dibahaskan yang ditulis oleh Dr. Burhanuddin Hilmi ni tuan. Walaupun beliau ni asalnya dia orang cerdik, orang pandai kan, belajar medik, belajar farmasi kat Indonesia. Dia pandai, dia cerdik. Saya ingat saya baca dia ni orang Perak. Ayah dia tok guru, ayah dia orang tarikat, tapi dia tak berkenan dengan tarikat. Dr. Burhanuddin Hilmi tuan, asalnya dia tak berapa minat dengan tarikat-tarikat ni. Tapi setelah dibuat kajian, setelah dia melihat dengan mata hati, dengan pandangan yang benar, maka dia mendapati bahawa apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh ilmu tasawuf ini tuan, benda yang baik, benda yang benar. Maka sebab itu tuan-tuan, dia kata kalau kita sebut tentang tasawuf itu, kita nak bincang tentang jiwa, tentang ruh, tentang hati, tentang kebatinan. Benda semua tak nampak, kan? Kan? Bagaimana kita nak sebut kata beliau ni kan? Kita pula dunia ni penuh dengan gejala kebendaan. Masing-masing berlumba-lumba nak memenuhi kehendak nafsu syahwat, keinginan syaitan. Hati penuh dengan noda, segala mazmumah. Jadi jauhlah kita nak dapat anugerah. Kan hati yang bersih je dapat anugerah yang baik-baik ni. Kalau hati kotor, tak layak terima anugerah-anugerah tadi tu. Okey, maka untuk tahu dan menetasawuf tu, cuba buang dan jauhkan diri dari sebarang larangan Allah. Tu anak kunci dia. Kan? Hampir dan kerjakan perintah Allah. Bersihkan, heningkan fikiran dan hati dengan nur petunjuk Allah. Kan? Jauhkan dari fitnah dunia, jauhkan dari bisikan syaitan. Kan? Hiasi diri dengan sifat mahmudah, buang sifat madmumah. Bangunkan kita sebagai nak menjadi mencontohi Nabi SAW sebagai insan kamil. Ya kan? Tinggalkan dunia yang fana ini. Okey? Jadi dunia kita tuan-tuan sampai peringkat dia bukan di hati, jangan masuk hati, dia letak kat tangan kita. Apa pun nikmat yang kita terima, macam mana kaya pun, macam mana hebat pun kerajaan dia, pemerintahan dia, kuasa dia, macam mana berjayanya anak-anak dia, macam mana ramainya murid dia tuan, itu semua tidak menjadikan dia maghrur, dia tidak tertipu dengan sedikit anugerah pinjaman Allah tersebut. Kan? Para ulama kita begitu tuan, mereka tidak terpedaya, mereka berjaya mengharungi aqabat, qawadih, beberapa cabaran-cabaran tuan, mereka dapat menyelesaikan masalah ini. Masya-Allah tabarakallah. Sebab tuan-tuan, Quran sebut wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Kata Syekhuna Syekh Saleh Ja'fari mengambil tafsiran tuan guru beliau, tuan-tuan dia kata apa? Ayat ini cerita pasal perumpamaan. Allah bagi perumpamaan satu kampung. Kampung tu aman damai sentosa. Aminatan mutmainnah.
ya'tiha rizquha, rezeki melimpah ruah. Apa? Buah-buahan, IOI, SOP, semua ada lah buah-buah jenis-jenis baru kan SOP tu kan. Musangking, apalah jenis semua ada. Pertanian dia, apa lagi hasil mahsul laut dia. Masya Allah. Semua baik. Tetapi fakafarat bi an'umillah. Malangnya mereka kufur nikmat. Allah gantikan, Allah rasakan kepada penduduk kampung itu, penduduk negeri itu, perasaan apa? Libasal ju'i wal khauf, pakaian takut dan lapar. Kenapa? Bima kanu yasnaun, kerana kekufuran yang mereka lakukan. Syekh Saleh kata, menurut riwayat guru beliau, saya tak ingat nama guru Syekh Saleh di sini, tuan-tuan, dia kata apa? Kampung itu ialah hati kita. Hati yang baik, tuan-tuan, datang rezeki anugerah. Kan? Kasyafnya tadi, ilhamnya tadi, ingatan yang kuat, akhlak yang baik, hati yang baik. Tapi tuan, hati kita telah dicemarkan dengan perkara-perkara yang kotor, dengan perkara-perkara yang buruk, menyebabkan dia tak boleh terima kebaikan. Dia menolak kebaikan, bahkan dia menganggap benda yang batil itu hak. Benda yang hak itu batil. Maka doa ini jangan ditinggalkan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya kan? Itu dia tuan-tuan. Ya, jadi orang yang hati bersih ni dia macam-macam boleh terima ilmu, anugerah, kasyaf, mimpi Nabi SAW, ya, mendapat ilham yang baik, semua yang baik. Tapi sebab kekotoran telah melekat di hatinya, jadi dia tak dapat benda yang baik. Yang dia dapat sampah, yang dia dapat kotor ialah virus, ialah dapat kan. Maka kata pengarang di sini, hadaplah dunia ini dengan rasa ukhuwah. Hormatlah kawan-kawan kita yang rajin mengaji ni, bukan pandang hina kepada orang tak mengaji. Kita kempen dia supaya sama. Kita surau masjid nak buka ni, dah buka pun datanglah ramai-ramai mengaji, ya kan. Hiasi diri dengan adab dan akhlak, ya, taat, berkasih sayang, ya, asyik dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkecimpung dalam lautan rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesanan orang tasawuf, tuan-tuan. Peranglah nafsu dan syaitan, kenalah diri yang sebenar. Dengan demikian nampaklah kesucian dan kebenaran tasawuf itu, tuan-tuan. Jadi kesimpulannya, ya, bahawa memang tasawuf ni ilmu yang benar, ilmu yang diambil secara langsung daripada Quran dan hadis, yang dihuraikan, yang dipraktikkan oleh ahlillah al-arifuna billah, tuan-tuan. Ya, maka itulah kita hari ini cuba mengembalikan semula kemurnian, keaslian, ketulinan tasawuf itu, supaya orang faham inilah tasawuf yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh ahwal dan maqamat para sahabat. Dan kita hari ini menumpang mengambil keberkatan para masyayikh kita, ya, daripada pondok rasahnya Syekh Murtada, Syekh Faiznya, ayahanda mereka Syekh Ahmad, Syekh Muhammad Sa'id Lingginya, tuan-tuan. Kita mengambil barakah daripada mereka. Kita mengambil sumber sanad daripada Mesir, daripada Syekh Salih Ja'farinya, daripada Syekh Zaki Ibrahim, Syekh Abdul Halim Mahmud. Kita ambil sanad daripada Mekah, Prof. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Makki. Kita ambil sanad daripada Yaman, Habib Umar. Maka alhamdulillah, bumi Seremban ni, bumi Malaysia ni, tuan, akan subur selagi mana kita ingin bersanad, mengambil silsilah, mengambil keberkatan amalan-amalan para sadah as-sufiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, wallahu a'lam bissawab. Boleh tak dijelaskan kenapa zikir dalam ayat dengan syukur? Zikir dengan syukur. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, saya kira minggu depan kita dah buka masjid kan, kuliah akan berlangsung seperti biasalah. Jadi kita akan berkuliah fizikal. Maka saya anggap malam ni kuliah last lah untuk subjek tasawuf dan tarikat ni, yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Marhum Dr. Burhanuddin bin Al-Hilmi. InsyaAllah ada joki kita sambung pada kesempatan yang akan datang, insyaAllah. Saya tak dapat lagi nak jawab antara zikir dan syukur. Belum ada jawapan ilham. Digandingkan dengan ibadah, contohnya ayat itu digandingkan dengan ibadah.
Naam. Itu insya-Allah ada rezeki nanti dalam rakaman kita akan cuba cari jawapan supaya lebih padu dan bermakna. Okay, terima kasih tuan-tuan atas perhatian. Semoga Allah memberkati kita. Dan kita solat insya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sorry sabar, kenapa tidak? Nak video ni.